Hai, nama saya Vanessa Tunggana Das, nomor metik saya 7198. Di sini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya, yaitu bab 1, 2, dan bab 3. Di mana saya telah memilih satu tajuk, yaitu impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan di Bukit Auk, Sibu, Sarawak. Di sini saya akan membentangkan tentang pengenalan untuk bab 1, di mana pelancongan merupakan penyumbang ekonomi yang utama. Sektor pelancongan perlu diperkembangkan walaupun negara kini dilanda pandemik. Bukan itu sahaja, pelancongan juga merupakan industri terbesar dan terpenting juga pada masa kini. Ia berkembang selepas kemerosotan yang dialami oleh industri pembuatan dan beberapa industri yang lain dahulunya memonopoli sistem ekonomi dan sosial dunia, yaitu menurut Inversion dan Warren 1998, McIntosh, Goldner, Ritchie pada tahun 2000 dan juga Badarudin pada tahun 2005. Sebagai kita ambil contoh di negeri Sarawak, iaitu di Bukit Auk, kekurangan kemasukan pelancong juga disebabkan oleh faktor yang tertentu. Oleh demikian, organisasi atau kerajaan negeri Sarawak perlu mengambil pendekatan yang positif untuk memulihkan sektor pelancongan yang kini kian kurang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Menurut Kamus Dewan juga, pelancongan berasal daripada perkataan lancong atau melancong yang bermaksud melawat sambil melihat-lihat. Dalam bahasa Inggeris, pelancongan ditarifkan sebagai tourism, manakala melancong pula diartikan sebagai travel ataupun journey. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang skop kajian. Skop kajian yang dijalankan oleh pengkaji mampu memastikan objektif dicapai pada akhir kajian, malah membantu pengkaji memberi tumpuan terhadap ruang kajian. Penetapan skop kajian sebenarnya memudahkan urusan pengkaji dalam mendapatkan maklumat, malah tidak menyimpang daripada persoalan kajian. Sekiranya ruang kajian adalah luas, maka pengkaji mempunyai kesulitan untuk mendapatkan maklumat. Matlamat utama dalam kajian ini adalah membantu organisasi yang berkaitan dengan sektor pelancongan mengembalikan kemerosotan kedatangan pelancong. Skop kajian ini adalah untuk mengenal pasti impak pandemik ini terhadap sektor pelancongan pada masa kini. Di samping itu, penetapan skop kajian oleh pengkaji mampu mengenal pasti apakah cabaran yang dihadapi oleh mereka dalam memulihkan kemerosotan kedatangan pelancong ke Bukit Auk, Sibu. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Statistik penurunan kedatangan pelancong ke Bukit Auk, Sibu, yaitu menurut Utusan Borneo pada tahun 2020. Kekurangan kemasukan pelancong ke Bukit Auk, Sibu, Sarawak menurut Upchurch dan Tiven pada tahun 2000. Dan yang ketiga adalah pandemik COVID-19 memberi impak terbesar terhadap kemasukan pelancong ke Bukit Auk, Sibu, Sarawak. Seterusnya, objektif kajian. Dalam menjalankan kajian ini, terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai dalam menjalankan kajian ini. Yang pertama adalah ingin mengetahui sebab sebuah organisasi mengembalikan sektor pelancongan di Bukit Auk, Sibu. Objektif kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh organisasi dalam mengatasi masalah kemasukan pelancong. Yang ketiga, mengenal pasti impak negatif terhadap sektor pelancongan ekoran pandemik COVID-19. Persoalan kajian. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji menyatakan 3 persoalan bagi mengukuhkan kajian ini. Yang pertama, apakah strategi sebuah organisasi untuk mengalihkan kemerosotan pelancong ke Bukit Auk, Sibu? Kedua, apakah impak negatif yang menjejaskan kemasukan pelancong ke Bukit Auk, Sibu? Persoalan yang ketiga adalah bagaimanakah sebuah organisasi menghadapi cabaran dalam sektor pelancongan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan kepentingan kajian adalah dapat membantu meningkatkan ekonomi destinasi pelancongan di Sibu, terutama dari segi pengaliran wang asing. Yang seterusnya, aktiviti pelancongan dapat dikembalikan dengan mempromosikan tempat pelancongan tersebut. Seterusnya, untuk bab 2 adalah sorotan kesusasteraan. Kajian kesusasteraan adalah dikenali sebagai kajian lepas. Pengkaji juga akan mengumpulkan segala maklumat dan juga fakta yang berkaitan kajian ini. Maklumat yang diperoleh daripada sumber amat membantu pengkaji ketika melakukan kajian ini. Dalam bab kesorotan kesusasteraan, pengkaji akan mengupas konsep yang berkaitan dengan impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan di Bukit Auk, Sibu, Sarawak. Di sini saya akan menerangkan tentang definisi impak dalam bab 2.
Impak boleh ditarifkan sebagai kesan yang kuat. Kesan adalah kata nama dan juga kata kerja. Sebagai kata nama, impak dapat memiliki dua makna, di mana impak dapat merujuk kepada pengaruh atau pengaruh besar ataupun pengaruh yang kuat. Selain itu, impak juga merupakan hasil daripada aktiviti, projek, program ataupun polisi. Impak boleh menjadi negatif maupun positif, sengaja ataupun tidak sengaja. Definisi di sini saya akan menerangkan tentang definisi pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 merupakan salah satu wabak penyakit, di mana penyakit COVID-19 adalah coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga haiwan. Coronavirus adalah jenis yang telah ditemukan sejak Disember 2019 di Wuhan yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ataupun SARS-CoV-2 dan telah menyebabkan wabak penyakit coronavirus disease iaitu sekarang dikenali sebagai COVID-19. Di sini juga akan menerangkan tentang definisi pelancongan. Pelancongan merupakan aktiviti melawat, melancong ataupun menggembara ke sesuatu tempat yang melebihi 50,000 batu dari tempat kediaman. Pelancongan mungkin boleh dilakukan di antara bangsa ataupun di dalam negara. Melancong adalah orang yang membuat lawatan atau kunjungan pada masa ke lapangan. Menurut Kamus Dewan pula, pelancongan berasal daripada perkataan lancong ataupun melancong yang membawa maksud melawat sambil melihat-lihat. Menurut Lepers 981, pelancongan juga merupakan suatu sistem terbuka yang mempunyai hubungan dengan persekitaran yang meluas. Di sini adalah saya akan menerangkan tentang definisi ekopelancongan. Ekopelancongan mula diperkatakan pada akhir tahun 1980-an hasil daripada pengiktirafan dan rekreasi dunia terhadap amalan lestari dan amalan ekologi global. Dalam konteks ini, aktiviti percutian berasaskan alam semula jadi digabungkan dengan peningkatan kesedaran tentang alam sekitar oleh masyarakat telah menyumbang kepada permintaan percutian dan ekopelancongan. Manusia mula mengambil berat tentang alam semula jadi dan menghargai alam semula jadi yang secara tidak langsung telah mendorong mereka untuk melancong, iaitu menurut Hafnigard 1994 dan Dowling 1996. Seterusnya adalah definisi tentang agropelancongan. Agropelancongan atau juga dikenal sebagai agrotourism merupakan satu konsep pelancongan yang berkembang pesat kerana Malaysia menawarkan pelbagai aktiviti kegiatan dan perniagaan tambahan yang berasaskan sosio-budaya dalam kegiatan pertanian, perikanan, penternakan kepada para pelancong. Seterusnya, inap desa. Inap desa ini merupakan homestay di mana ia telah digunakan secara meluas, malahan ianya masih digunakan sehingga kini. Menurut Amran Anzah pada tahun 2010, inap desa mengikut Kementerian dan Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan, Moket 1995, ialah di mana pelancong akan tinggal bersama dengan keluarga tuan rumah dan mempelajari budaya mereka. Selain itu, inap desa juga merupakan rumah orang awam yang menyediakan ruang atau bilik untuk disewakan kepada pelancong. Pelancongan kesihatan. Pelancongan kesihatan didefinisikan sebagai lawatan atau melancong ke sebuah negara sambil menjalani rawatan ataupun mendapatkan rawatan. Menurut World Tourism Organization (WTO), pelancongan kesihatan adalah memasukkan golongan pelancong yang mengadakan health treatment. Itu menurut Theobald 1994. Seterusnya lah lokasi kajian ini adalah di Bukit Aup, Sibu. Sibu yang merupakan sebuah perandaran di Sarawak, Malaysia. Ia terletak di pertemuan Sungai Rajang dengan Sungai Batang Ikan, kira-kira 60 km dari laut. Pada awal sebelum tahun 1873, Sibu dikenali sebagai Meling yang disebabkan kedudukan geografi terletak di Tanjung Maling. Untuk bab 3 itu metodologi kajian. Metodologi kajian adalah bahagian yang membincangkan tentang kaedah yang digunakan oleh para pengkaji dalam mendapatkan sumber maklumat dan juga sumber data. Bab metodologi ini sangat penting bagi mendapatkan tepung analisis dan juga memaparkan data-data yang dikumpul oleh pengkaji. Lokasi ialah di Bukit Aup, terletak 10 km dari Bandar Sibu. Ia dikenal sebagai Taman Jubli Bukit Aup.
untuk kaedah kajian, di mana dalam bab ini ia mempunyai 2 kaedah ataupun teknik utama yang sering digunakan oleh para pengkaji dalam menjalankan penyelidikan. Antara 2 kaedah tersebut termasuklah kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Pengkaji telah memilih kaedah kuantitatif dalam menjalankan kajian ini. Kaedah kuantitatif merupakan kajian yang digunakan untuk mendapatkan maklumat melalui edaran borang soal selidik yang dijawab oleh responden. Kaedah kuantitatif juga melibatkan proses penukaran data kepada bentuk nomor, dan ia dapat membantu pengkaji untuk memperolehi maklumat secara meluas melalui responden dalam kalangan yang pelbagai. Sumber data dalam mengumpulkan maklumat dikaji, pengkaji akan memilih sumber data sekunder, di mana sumber data sekunder ini ialah melalui beberapa maklumat, yaitu daripada jurnal, artikel, laman web, buku dan juga kajian-kajian yang lepas. Untuk populasi pula, menurut Netra 1976, populasi merupakan keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung yang sama. Selain itu, populasi juga merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan dan juga benda. Untuk persampalan, sekiranya ingin mendapatkan maklumat diperlukan dalam penyelidikan, pengkaji akan mengambil sampel melalui responden daripada pelbagai kalangan melalui edaran borang soal selidik, di mana jumlah responden diperlukan adalah 100 orang ke atas untuk mendapatkan maklumat daripada responden tersebut. Seterusnya, instrumen kajian. Pengkaji telah menyediakan instrumen kajian kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik, dan segala data akan dianalisa menggunakan SPSS. Instrumen ini akan membantu pengkaji mengumpul segala data melalui responden yang telah menjawab segala persoalan yang diajukan kepada mereka. Untuk kesimpulan keseluruhan bab 1, 2, dan 3, di mana dalam bab ini pelbagai benda disampaikan oleh pengkaji melalui kajian yang telah dikaji untuk menambahkan lagi segala ilmu dan pengetahuan tentang lokasi kajian ataupun tajuk kajian yang telah dipilih. Sekian daripada saya, terima kasih.